Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada hari ini. Minta maaf lambat. Tadi tengah set up sikit untuk kita punya kelas ni. Jadi kita alhamdulillah kita kali terakhir kita berjumpa, kita masih lagi dalam perbincangan surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Dan perbincangan itu last kali kita bincang berkenaan dengan tajuk pembasuhan kaki. Sebab dalam ayat yang datang dalam surah Al-Maidah Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan tajuk wuduk. Allah Ta'ala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza qumtum ilas salah, apabila kamu bangun kepada solat, bangun nak mendirikan solat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu ke siku, wamsahu birusukum, sapulah pada kepala kamu, wa arjulakum, kalimah wa arjulakum tu qiraat yang kita dibaca oleh jumhur adalah wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu ke buku lali. Ada juga yang cuba menggabungkan di antara basuh dan juga gosok dengan membaca wa arjulikum atau wa arjulakum. Kalau baca wa arjulakum wajibkan basuh, wa arjulikum wajibkan gosok, gonyoh, bukannya sapu, wajibkan gonyoh, bukan wajibkan sapu. Pasal balik pada asal ia adalah berkenaan dengan tajuk cara pelaksanaan wuduk. Dan kita terangkan bahawa memang hadis-hadis yang datang, dan kita dalam perbincangan tersebutlah hadis yang datang berkenaan dengan tajuk wuduk yang menyatakan tentang basuh kaki. Baik. So kita kali terakhir kita bincangkan, kita sampai dekat situ. Sekejap, kita buka kitab macam biasa. Okey. Show window. Okey. Okey, share. Jadi hari itu kali terakhir kita bincangkan, kita dalam tajuk ni lah, tajuk berkenaan dengan masalah hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang kewajipan atau kemestian kita membasuh kaki. Membasuh kaki. Itu yang kita baca, start daripada sebutan itu kita ambil hadis hadis yang kita sebut tentang hadis Uthman, Ali, Ibn Abbas, Muawiyah, Abdullah bin Zaid bin Asim, Miqdad bin Ma'di Yakribah. Semua sekali itu datang bahawa baginda SAW basuh kaki. Dan cuma ada riwayat yang kata, dan bahkan datang tentang teguran Nabi SAW suruh meratakan air pada kawasan buku, kawasan tumit atau buku lali, kawasan yang kadang terlupa orang untuk meratakan air padanya. Dan bahkan Nabi sebutkan wailul aqab minan nar, kecelakaanlah atau terhadap buku lali atau tumit atau bahagian kaki tu daripada api neraka. Dari api neraka. So jadi kita bincangkan tujuan tersebut dan kita terangkan berkenaan hadis Nabi yang datang, Nabi suruh orang yang wuduk tak sempurna, nampak kesan pada kaki dia ada kawasan tak sampai air, disuruh dia supaya ulang balik wuduk. Dan bahkan itu adalah dalil bahawa wuduk tu kena berturut-turut. Dan bahkan bila orang tu tinggalkan berturut-turut, maka wuduk dia batal. Kena ulang balik daripada awal. Bukannya dia hanya basuh kawasan yang tak lagi dibasuh. Okay. Jadi sampai ke situ kita bincangkan ulang wuduk, ulang solat. Okay. Jadi ini kita masuk sambungan. Dia kata warawa Imam Ahmadu an Abi Umamah, dan telah mereka Imam Ahmad daripada Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah dia kata hadatsana Amr bin Abbasah qala, dia kata telah menceritakan kepada kami Amr bin Abbasah qala, dia kata qultu ya Nabi Allah, aku berkata wahai Nabi Allah, akhbirni anil wuduk, beritahu aku tentang wuduk, beri aku tahu tentang wuduk. Qala, baginda SAW menyatakan ma minkum, Nabi kata tiada seorang di kalangan kalian
min ahadin sesiapa pun yaqrubu wudu'ahu yang dia dekatkan bekas wuduk dia, thumma yatamadmadu wa yastanshiqu wa yastansiru. Kemudian dia berkumur-kumur, dia sedut air masuk hidung, dia hembuskan balik. Illa kharrat khatayahu min famihi, kecuali akan gugur kesalahan-kesalahannya daripada mulutnya. Wa khayashimihi, dan juga daripada kawasan rongga hidung dia. Ma'al ma'hina yantasiru, beserta air ketika dia menghembuskan. Thumma yaghsilu wujuhahu kama amarahu Allah. Kemudian dibasuh pula wajah dia sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Illa kharrat khataya wajhihi, melainkan pasti gugur kesalahan-kesalahan wajahnya min atrafi lihiyatihi ma'al ma', daripada pucuk janggut dia bersama-sama air. Thumma yaghsilu yadayhi ila al-mirfaqaini, kemudian dia basuh tangan dia sehingga ke siku. Illa kharrat khataya yadayhi, melainkan pasti akan gugur kesalahan-kesalahan dua tangannya min atrafi anamilihi, daripada penjuru kuku-kukunya. Thumma yamsahu ra'sahu, kemudian disapu pula kepala dia. Illa kharat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma', melainkan pasti gugur kesalahan-kesalahan kepala dia bersama hujung rambutnya beserta dengan air. Thumma yaghsilu qadamaihi ila al-ka'baini, kemudian dia membasuh, ini kalimah basuh, membasuh dua kakinya sehingga dua buku lali, kama amarahu Allah, bagaimana diperintahkan oleh Allah. Illa, tidak ada buatnya tu, illa melainkan kharrat khataya qadamaihi, melainkan akan gugur kesalahan-kesalahan dua kakinya min atrafi asabihi ma'al ma', daripada hujung jari-jarinya, jari-jari kaki dia bersama dengan air. Thumma yaqumu, kemudian dia bangun lepas wuduk tu, fayahmadullah, kemudian dia puji Allah, wa yusni alaihi billadhi wa lahu ahlun, lalu dia sanjung ke atas Allah Ta'ala dengan yang Allah Ta'ala baginya paling layak. Kemudian thumma yarka'u raka'ataini, kemudian dia solat 2 rakaat. Yarka'u raka'ataini maksudnya dia solat 2 rakaat. Illa, melainkan kharaja min dunubihi, melainkan pasti dia keluar daripada dosa-dosa dia, kayaumi waladatu ummuh, seperti hari dilahirkan dia oleh ibunya. Gugur semua dosa-dosa dia. Qala Abu Umamah, berkata Abu Umamah, ya Amr, Amr bin Amsah, undur ma taqul, tengok balik apa aku cakap. So disuruh revise balik sebab berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk keluar dari dosa tu. Keluar dari dosa tu macam hari lahir ibu. Okey. Jadi Abu Umamah tanya balik. Tengok balik apa aku kata. Sami'ta hadza min Rasulillah, engkau dengar ini daripada Rasulullah sallallahu, ayu'ta hadza ar-rajulu kulluhu fi maqamihi, adakah diberikan ini seorang lelaki kesemuanya pada kedudukan dia? Qala Amr bin Asah, berkata Amr bin Abasah, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, laqad kaburat sinni, telah tua usiaku, waraqqa azmi, dan dah nipis, dah nipis tulangku dah reput, waqtaraba ajali, dan dah dekat tempoh ajalku, wa ma bi hajatun an akdziba ala Allah wa ala Rasulillah, dan aku tak ada keperluan untuk berbohong ke atas Allah dan ke atas Rasulullah SAW. Walau lam asma'hu min Rasulillah SAW illa marratan aw marrataini aw thalathan, dan kalaulah bukan aku mendengarnya daripada Rasulullah SAW melainkan sekali atau 2 kali atau 3 kali, laqad sami'tuhu sab'a marratin aw akthar min dhalika, aku telah dengar daripada baginda, aku dengar baginda kata macam ni 7 kali atau lebih daripada itu. 7 kali atau lebih daripada itu. Maksudnya dia cakap bukan sekali Nabi ceritakan dan Nabi ajar. Maksudnya ajaran Nabi SAW dalam masalah wuduk kan sekali lah. Para sahabat dengar dan dia kata aku dengar lebih daripada 7 kali atau lebih daripada itu. Wa hadha isnaduhu sahih, dan hadis ini sahih. Wa huwa fi sahih Muslim wa jin akhar, dan dia dalam hadis ni dalam sahih Muslim tapi daripada dengan bentuk yang lain. Bentuk lain, sanad ataupun lafaz yang lain. Wa fihi, dalam sahih Muslim, thumma yaghsilu qadamaihi kama amarahullah, kemudian dia basuh 2 kakinya sebagaimana diperintahkan dia oleh Allah. Fadalla ala anna al-Quran ya'muru bil ghusli, maka hadis ini menunjukkan kepada bahawa Al-Quran memerintahkan untuk basuh. Macam Allah perintahkan basuh, perbuatan basuh tu ada daripada perintah Allah Ta'ala. Wa min hahuna, daripada sini, yaqadihu laka, nyata kepada anda,
al-murada min hadis Abdi Khairin an Ali. Daripada sini nyata kepada anda yang dikendaki daripada hadis Abdul Khairin daripada Ali. Daripada Ali yang ceritakan anna Rasulullah SAW rasya ala qadamaihi al-ma' wa huma fi na'laini fadalakahuma. Bahawa Rasulullah SAW telah merenjiskan pada dua kakinya air dan pada kedua-duanya kedua-dua kaki dia dalam kasut. Lalu baginda menyapu air berkenaan ke atas kedua-duanya. Innama arada ghaslan khafifa. Ini maksudkan adalah basuhan yang ringan, basuhan yang sedikit. Wa huma fi na'lain, dan kedua kaki dia dalam kasut. Wala mani amin ijadil ghasli wa rijli fi na'liha. Dan tidak ada halangan wujudnya pembasuhan berserta dengan kaki itu dalam kasutnya. Walakin hadha raddun ala al-muta'ammiqina wal muntanati'ina minal muwaswasin. Muwaswas. Dia kata akan tapi ini dalam hadis ni ada penolakan bagi orang yang memperdalamkan perbincangan, kata kalau tak jumpa lah, kalau tak kenalah satu titik kawasan maka tak sah wuduk sebagainya. Dan juga orang yang berdegil di kalangan orang waswas, orang yang berat-beratkan diri kan orang waswas. Orang yang waswas kadang-kadang satu rumah basah kerana dia berwuduk, sedangkan dia boleh saja untuk berwuduk dan dia tak perlu bersungguh-sungguh sangat macam tu. Macam apa kena pastikan setiap urat. Mereka kalau dia kata zahir nampak kenalah. Gosok-gosok tu gosok, tapi tak ada macam tengok sampai ke tidak air pada setiap kawasan tu. Itu salah lah. Itu yang tak dia suruh sebenarnya. Maka daripada hadis tadi jelas bahawa arahan atau perbuatan Nabi SAW mudah. Dan dalam ibadatnya adalah mudah. Dia tidak menyusahkan diri. Dan ini yang Nabi pernah sebutkan dalam hadis baginda. Inna dina yusrun, agama ni mudah. Wa la yushadidina ahadun illa ghalabah. Tidak siapa mengetatkan agama melainkan dia sendiri akan tertewas dalam melaksanakan agama. Wa hakadha al-hadits alladhi awradahu Ibnu Jarir ala nafsihi an Hudzaifah. Okey. Inilah hadis, demikianlah hadis yang didatangkan ia oleh Ibnu Jarir sendiri daripada dirinya daripada Hudzaifah. Beliau berkata Hudzaifah, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subaqat qaumin fabala qa'ima. Telah datang Rasulullah SAW kepada kawasan buang sampah. Kawasan sampah kaum orang ramai, lalu baginda kencing dekat dalam diri. Ini antara dalil berkenaan dengan masalah kencing diri itu tidak salah. Duduk lebih afdal. Tapi untuk mengatakan wajib diri itu tidak. Wajib diri tidak. Pasal Nabi pernah buat depan Hudzaifah. Walaupun Aisyah bersumpah Nabi tak pernah buat depan dia. Umar bersumpah, Umar berkata Nabi larang. Tapi Hudzaifah cerita apa dia nampak. Sebabkan perbuatan baginda SAW dalam ni meringankan akan kata-kata baginda daripada haram kepada mungkin kurang afdal. Tapi boleh. Benda tu kurang afdal tapi dihalalkan, tak salah. Okey. Kemudian thumma da'a bima'in fatawadda'a. Kemudian baginda SAW minta air dan baginda berwuduk. Lalu baginda berwuduk wa masaha ala na'laihi, dan baginda menyapu pada dua kasut baginda. Sapu pada dua kasut. Wa huwa hadithun sahih, dan dia adalah hadis yang sahih. Wa ajaba Ibnu Jarir anhu bi anna thiqata al-huffazi rawahu an Hudzaifah. Qala fabala qa'ima. Dan dalam jawab Ibnu Jarir At-Tabari mengenai hadis ni, dia kata bahawa orang-orang yang dipercayai di kalangan al-thiqatul huffaz, para orang dipercayai di kalangan para penghafal hadis meriwayatkan hadis ni pada Hudzaifah. Qala, beliau berkata fabala qa'ima, lalu baginda sallam berwuduk, lantas baginda berwuduk, thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi, dan baginda berwuduk dan baginda menyapu pada dua khuf baginda. Okey, maksud dia kalau ikutkan lafaz benar, memang bab sapu pada kasut ni ada khilaf besar lah, sebab balik pada asal riwayat yang kuat, yang banyak semua datang dengan lafaz sapu pada khuf, sarung kaki. Atas kasut secara direct itu ada khilaf. Macam hadis Ali tadi kan. Orang banyak persoalkan kenapa kena sarung kaki kan, sedangkan kasut kan boleh. Kasut kan kalau kita sarung kan macam sarung kaki juga. Tapi riwayat yang datang banyak semua Nabi sapu pada khuf, bukan sapu pada kasut. Ni dekat sini lah. Ibnu Jarir jawab balik hadis tersebut dan kata bahawa lafaz yang datang oleh para penghafal yang dipercayai, lafaz dia adalah Nabi sapu pada dua khuf baginda. Berkata Ibnu Katsir,
wa yahtamilu al-jam'a wa yuhtamalu al-jam'u bainahuma, dan ada kebarangkalian digabungkan ada kedua-duanya. Bi an yakuna fi rijlaihi khuffan, dengan bahawa pada kedua kaki baginda ada dua khuf. Okey, wa alaihima ni'lan, dan di atas dua khuf tu ada dua kasut. Wallahu alam, mungkin. Tapi sebenarnya kalau kan kasut dengan khuf tu benda berlainan. Dua kasut yang kita pakai lah. Tapi kalau dua sarung kaki daripada kulit, itu benda lain. Bukan benda yang sama. Okey. Wa hakadha al-hadithu alladhi rawahu Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbali an Aus bin Abi Aus. Dia kata demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal daripada Aus bin Abi Aus. Qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a. Aku telah melihat Rasulullah SAW berwuduk, wa masaha ala na'laihi, dan bila menyapu pada dua kasut baginda. Thumma qama ila salat, dan bangun kepada solat. Ala kulihat, kalau orang tu buat dengan perkara yang tadi, kita kata yang lebih kuat sepatutnya pada sarung kaki. Tapi kalau orang tu nak pakai juga pada hadis berkenaan, insya-Allah tidak ada masalah. Tapi untuk keluar daripada khilaf, sapu pada sarung kaki itu lebih selamat. Lebih selamat Ini tentang kasut tu dipercanggahkan. Pergi pada yang tak dipercanggahkan. Pergi pada yang tak dipercanggahkan. Okey. Jadi waktu maqam ila salat, baginda bangun lepas sapu pada dua kasut, baginda bangun kepada solat. Warawahu Abu Daud, dan dia kan hadis Abu Daud an Aus bin Abi Aus. Daripada Aus bin Abi Aus, qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah SAW ata subatata qaumin fabala. Dia kata, aku telah melihat Rasulullah SAW datang kepada tempat sampah orang ramai, lalu baginda kencing di situ. Wa tawaddu'a wa masaha ala na'laihi wa qadamaihi, dan dia menyapu pada dua kasut baginda dan dua kaki baginda. Ni dah jadi masalah pula kan. Sapu kasut, sapu kaki. Dah ada dua kali pula. Okey. Ni lafaz daripada Abu Daud. Wa qarawahu Ibnu Jarir, dan dikutip juga hadis ni oleh Ibnu Jarir. Thumma qala Ibnu Jarir sebut, wa hadha mahmulun ala annahu tawaddu'a kadzalika wa huwa ghairu muhdits. Wa huwa ghairu muhditsin. Dia kata ini dia kata ini dan ini dibawakan, mana pengertian hadis ini dibawakan kepada bahawa baginda SAW berwuduk sedemikian dalam keadaan baginda tidak hadas. Pasal kita tahu kan hadis yang tentang Ali bin Abi Thalib tunjukkan wuduk orang yang tidak hadas. Orang yang masih ada wuduk tapi dia nak perbaharui wuduk. Maka wuduk dia tadi lebih ringan dan tak ada perlukan kepada pembasuhan yang bersungguh-sungguh. Okay, idh kana ghairu jaizin an takuna fara'idullahi wa sunana, kerana tak boleh untuk fardu Allah Taala dan sunat fardu Allah Taala dan juga sunnah Rasulullah mutanafiyah muta'aridah. Mustahil sunnah Allah perintah Allah Taala, fardu Allah Taala dan juga sunnah Rasulullah SAW bertentangan ataupun berlawanan, mutanafiyatan wa muta'aridatan, berlawanan. Wa sahha anhu sallallahu al-amru bi ummi wa ghasl qadamaini fi wudu. Tersebut telah sah daripada baginda sallallahu perintah dengan umum pembasuhan dua kaki dalam wudu, bil ma' dengan air, bin naqlil mustafid al-qati'i, dengan nukilan yang melimpah banyak, melimpah ruah yang pasti, ya, bin naqlil mustafid al-qati'i, ya. Udhrun ni adalah udhur menintaha ilaihi wa balaghahu. Dia sebenarnya alasan bagi siapa yang sampai kepadanya dan sampai kepada dalil ni, perintah ni, dan juga sampai kepada dia. Mana berakhir dengan kepadanya perintah tersebut dan sampai kepada dia, dia patut ikutlah. Pasal ini yang paling banyak riwayat. Ini sebenarnya dalam konteks masalah hadis. Kita tak boleh kata ada hadis kita buat. Ada hadis kata boleh, itu kan cara dia. So kita kena bandingkan di antara hadis yang ramai riwayatkan dengan hadis yang seorang riwayatkan. Dia terutama bila ada pertentangan. Sebab bila kita kata kat sini boleh sapu, tak payah basuh, dan dia actually membawa kepada pengertian yang tidak kuat. Contohnya macam basuh tak wajib, sapu tak apa. Jadi benda macam tu ada masalah sikit. Dalam kes ni kalau dia kata orang tu askar ke, perlukan kepada pakai kasut, kalau tanggal kasut musuh serang masalah, itu tak ada lain, itu darurat, keadaan yang berbeza. Tapi still baginda pun pergi perang dan baginda tetap basuh kaki ataupun sapu pada khuf. Itu lebih tepat. Macam sapu pada stokin boleh sapu pada stokin untuk tak perlu tanggalkan kasut.
Ini asas yang sepatutnya dipegang lah, pasal hadis yang datang semua macam tu. Okey. Walamma kana al-Qur'anu amiran bi ghusli ar-rijlain, dan oleh kerana Quran memerintahkan untuk membasuh dua kaki. Kama fi qira'atin nasbi, macam dalam bacaan yang nasab, iaitu wa arjulakum, wa arjuli. Wa kama huwa wajibu fi hamli qira'atil khafdi alaihi, dan sebagaimana wajib untuk dibawakan pengertian qiraat yang bawah pun kepada maksud basuh. Tawahama ba'du salafi anna hadhihi ayati nasikhatan li rukhsatil masih 'ala khuffain. Telah menyangka telah sangsi sebahagian salaf bahawa ayat ini memansuhkan ada pemansuhan bagi kelonggaran menyapu pada dua khuf. Ada kata ayat ni memansuhkan kelonggaran sapu pada khuf. Wa ruwiya dzalika an Ali bin Abi Thalib. Okey. Ini telah diriwayatkan pendapat itu daripada Ali bin Abi Thalib. Namun dia kata walakin lam yasih isnaduhu, tapi tak sah sanadnya. Thumma athabitu anhu khilafu, dan sabit daripada Ali pula adalah berlawanan dengan pendapat berkenaan. Walaysa kama za'amuhu, tidak seperti mereka sangkakan ia. Fa innahu qad thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masa'ala khuffaini ba'da nuzul hadhihi al-ayat al-karimati. Maksudnya telah sabit bahawa Nabi SAW menyapu pada dua khuf sesudah turunnya ayat ini. Ini pasal riwayat Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Okey, farawa Ahmadu, juga Imam Ahmad, an Imam Ahmadu an Jarir bin Abdullah Al-Bajali, daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali qala dia kata ana aslamtu ba'da nuzulil maidati, aku Islam sesudah turunnya surah Al-Maidah. Aku Islam sesudah turunnya surah Al-Maidah. Wa ana ra'aitu Rasulullah sallallahu, aku telah melihat Rasulullah sallallahu yamsahu ba'dama aslamtu, aku telah melihat baginda sallallahu menyapu itu pada khuf sesudah aku Islam. Nafas ni tafarrada bihi Ahmadu, bersedia dengannya Ahmad. Tapi dalam sahihain, dalam Bukhari Muslim ada, wa fi sahihain dan sahih Muslim dan Bukhari min hadis al-A'mash, daripada hadis A'mash an Ibrahim, dari Ibrahim, an Hammam qala, beliau berkata bala Jarirun, telah kencing Jarir bin Abdullah Al-Bajali, thumma tawadda'a wa masa'ala khuffaihi, kemudian dia berwuduk dan sapu pada dua khuf. Ya. Okey, faqila taf'alu hadha, okey, engkau buat macam ni, faqala na'am, maka dia kata ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a masa'ala khuffaihi, aku telah melihat Rasulullah SAW kencing, kemudian baginda berwuduk dan baginda menyapu pada dua khuf baginda. Qala Ibrahim, kata Ibrahim fakana yujibuhum hadal hadis. Lalu hadis ni menakjubkan mereka rasa takjub dengan hadis ni. Kenapa? Dia anak Islam Jaririn, kerana Islam Jarir kana ba'da nuzul maidati, dia dahulunya adalah sebelum turunnya surah Al-Maidah. Nampak kat sini bahawa tak ada kaitan dengan pemansuhan, sebab perbuatan Nabi itu lepas turun surah Al-Maidah, pasal dia berislam lepas surah Al-Maidah. Lafzul muslimun, lafzul muslim, lafaz muslim, lafzul muslimin, lafaz sahih Muslim. Baik. Wa qad thabata bit tawatur an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyru'iyatul masih 'ala khuffaini wa qawlan minhu wa fi'lan. So telah mutawatir, ramai sangat sahabat riwayatkan dan buat apa ditunjukkan Nabi buat mutawatir daripada Rasulullah sallallahu pensyariatan atau keabsahan menyapu pada dua khuf. Dari segi kata-kata minhu daripada baginda dan juga perbuatan baginda sendiri. Kama huwa makrurun fi kitabil ahkamil kabir. Maksudnya yang dipergauli dalam kitab ahkamul kabir ma'a yuhtaju ilaihi dzikruhu huna, berserta dengan keperluan sebutan kepadanya, keperluan kepadanya disebut dia di sini. Kita minta kitil mashi, yang berupa apa sebutan Nabi itu, kita lihat ada peletakan waktu bagi penyapuan au adamihi, ataupun ketiadaannya, au tafsil fihi, atau tafsil fihi, ataupun perincian padanya, dan untuk musafir, untuk orang yang biasa. Okey, kama mabsutun fi mawdi'ihi, macam mana dibentangkan, dia dibentangkan dalam tempat-tempatnya dan tempatnya. So dia buka kitab fiqh, kita ahli hukum, kita jumpa. Okey, wa qad khalafat til rawafidu, dia telah menyanggahi golongan Rafidah, itu Syiah, fi dzalika kulluhu bila mustanadin, pada semua itu dengan tanpa sebarang sandaran. Diorang tentang berkenaan dengan tajuk basuh, bahkan diorang tak setuju sapu pada khuf, tapi benda tu semua disuarakan dengan tanpa sebarang sandaran.
bal bijahlin wa dhalalin, bahkan dengan kejahilan dan kesesatan. Ma'annahu thabitun fi sahih muslimin, sedangkan ia telah sahih dalam ia telah sabit dalam sahih Muslim. Min riwayat Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, riwayat Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Kama sabata fi sahihaini anhu, macam sabit daripada dalam sahihain, dalam hadis Bukhari Muslim, daripada beliau, daripada Ali, an Nabi bin Nabi sallallahu an-nahyu an nikahi mut'ati wa hum yastabihunaha, tentang nikah mut'ah sedangkan mereka menghalalkannya. Jadi memang dia sesat lah. Bab nikah mut'ah dia sesat, bab sapu pada kufur dia sesat. Wa kadzalika hadhil ayatul karimatu, demikian juga seperti itu juga hadhil ayatul karimati dalatun ala wujubi ghaslil rajulaini. Demikian juga ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kewajipan membasuh dua kaki. Ma sabata bit tawaturi, berserta dengan apa yang sabit secara mutawatir min fi'li Rasulullah SAW, daripada perbuatan Rasulullah SAW, ala wafqi ma dallat alaihi ayatul karimati dallat alaihi ayatul karimatu, mengikut apa yang ditunjukkan kepadanya oleh ayat yang mulia. Wahum, dan mereka golongan Rafidah, golongan Syiah ni, mukhalifuna lidzalika kullihi, dan mereka menyanggahi terhadap itu kesemuanya. Walaysa lahum dalilun sahihun fi nafsil amr, dan tiada untuk mereka sebarang dalil yang sahih pada masa yang sama. Walillahil hamd, bila Allah segala pujian. Okey. Wa hakadha khalaful a'immata was-salafa fil ka'bain alladaini fil qadamain. Demikian juga mereka menyanggahi para imam salaf, para imam mazhab dan juga ulama salaf dalam pada dua buku lali yang kedua-duanya termasuk daripada kaki. Fa indahum annahuma min zahril qadamain. Maka di sini mereka bahawa kedua-duanya buku lali itu adalah termasuk pada bahagian atas kaki. Fa indahum fi kulli rijlin ka'bun. Mana maksudnya atas itulah ka'ab. Ataslah ka'bain ka'bain. Fa indahum fi kulli rijlin ka'bun. Di sisi mereka pada setiap kaki itu, setiap kaki itu ada satu je ka'ab. Wa inda jumhur, dari sisi jumhur ulama, ada ka'bain ini, bahawa dua buku lali itu adalah huma al-azman. Keduanya adalah dua tulang. An-nati'atan, yang bonjol, yang bonggol ataupun yang timbul, inda mafsalis saqi wal qadam, pada sendi pemisah di antara betis dan kaki. Di kawasan itulah buku lali. Okey. Qala Rabi', berkata Rabi' anak murid Imam Syafi'i, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, lam a'lam, aku tak ketahui, mukhalifan fi anal ka'baini alladaini dzakarahumullahu fi kitabihi fil wudu'i huma nati'atan. Aku tak ketahui sebarang penyanggah, sebarang yang tak setuju, sebarang mereka tak setuju, yang menyanggahi pada bahawa Ka'ab, dua buku lali tu yang disebut kedua-duanya oleh Allah dalam kitabnya, dalam tajuk wuduk, ia adalah dua tulang yang timbul tu, dua yang timbul dekat kaki berkenaan. Okey. Wa huwa majma'u mafsalis saqi wal qadami, dan dia adalah tempat gabungan sendi antara betis dan juga kaki. Hadza lafdhu li lafaz Imam Syafi'i. Peliklah, macam bila ada dahulu orang kata nak terima mazhab Ja'fariyah dan sebagainya kan, alasan mazhab kelima Islam lah. Ini banyak macam pernah dicuba untuk dibuat oleh ikhwan muslimin, berkenaan dengan nak takrib, gabungkan antara mazhab. Orangnya nak satukan mazhab Syiah dengan Sunni. Alasan, tapi Imam Syafi'i sendiri kata tak ada penyanggah. So bila diorang buat itu salah lah, tak kena terima lagi. Pelik kan? Alasan kata diorang pun ada pendapat. Itu kan cara dia. Baik. Fa'indal a'immati, maka di sisi para imam rahimahumullah, ya semua dalam hati mereka, fi kulli qadamin ka'ban, pada setiap kaki itu ada dua ka'ab, dua tulang, tulang kiri kanan tu ada dua. Kama huwal ma'rufu 'indan nasi, sebenarnya yang diketahui di sisi orang ramai. Wa kama dallat alaihi sunnatu, sebagaimana yang
ditunjukkan kepadanya oleh sunnah. Fi sahihain, dalam sahih dalam Bukhari Muslim, an Uthman bin Affan annahu, bahawa dia tawaddu'a fa ghasala rijlaihi yumna ila al-ka'bain, bahawa dia telah membasuh dua kakinya yang kanan sehingga buku lali, dua buku lali. Wal yusra misla zalika, dan yang kiri pun seumpama itu. Okey, warawal Bukhari itu telah datang daripada Uthman perbuatan berkenaan. Warawal Bukhari ta'liqan majzuman bihi, dan telah meriwayatkan Imam Bukhari secara muallaq yang dia jazamkan dengannya. Wa Abu Daud, dan Abu Daud meriwayatkan juga Ibnu Khuzaimah fi sahih dan sahih beliau, An-Nu'man bin Bashir qala, berkata Nu'man bin Bashir, aqbala alaina Rasulullah sallallahu biwajhihi, telah menghadap ke arah kami Rasulullah sallallahu dengan wajah baginda. Faqala, lalu baginda sallallahu bersabda, aqimu sufufakum, luruskanlah saf kalian. 3 kali, aqimu sufufakum 3 kali disebut. Wallahu la tuqimunna sufufakum, hendaklah kalian meluruskan akan saf-saf kamu. Ataupun la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, Allah akan mempercanggahkan antara hati-hati kalian. Qala, beliau berkata lagi, fara'aitu rajula yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi, dan aku lihat seorang lelaki itu melekatkan buku lali dia kepada buku lali teman dia. Rukbatahu bi rukbati, dan juga lutut dia dengan lutut teman dia. Lutut teman dia dia letaknya tu. Maksud dia buku lali tu buku lali. Okey, itu buku lali. Ya. Sahibihi wa rukbatahu bi rukbati sahibihi. Lutut dia dengan lutut teman dia. Wa mankabihi bi mankabihi. Bahu dia dengan bahu teman dia. Lafzu Ibn Khuzaimah, lafaz Ibn Khuzaimah. Falaysa yumkinu, maka tak mungkin ayul zakal ka'ab bil ka'ab sahih ayul zakal ka'bahu maka tak mungkin, tidak mungkin untuk dia melekatkan, mencantumkan buku lali dengan buku lali temannya illa wal muradu bihi al azman nati'an fis saq, kecuali yang dikendaki dengannya dengan ka'bain itu adalah dua tulang yang timbul pada buku lali atau pada betis tu, yang di bawah hujung betis tu. Wal qadami fisaq, hatta yatahadzal ka'bul akhar, sampai menyamai akan buku lali sebelah. Padahal dzalika ala ma dzakarna, maka menunjukkan itu pada apa kita sebutkan, min annahuma azman nati'an, oh ia adalah dua tulang yang timbul inda mafsalis saqi wal qadam, pada sendi, pada pencantuman di antara betis dan juga kaki. Kama huwa mazhabu ahli sunnah, macam ia mazhab ahli sunnah. Mazhab Syiah tak pakai, tak boleh kita ambil langsung. Tak ada nilai pun untuk diakui. Itu asas dalam perkara ni. Baik. Sambung lagi. Wa in kuntum marda, dan jika kalian sakit. Au ala safarin, atau pada perjalanan, atau dalam musafir. Au ja'adu minkum min al-ghaibi, itu pulang seorang kamu daripada tandas. Au lamastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan wanita. Falam tajidu ma'a, lalu kamu tak dapati air. Maksudnya perkara batal wuduk dah berlaku, tapi kamu tak dapati air. Fatayammamu sa'idan tayyiba, maka tujulah kepada debu tanah yang bersih, yang suci. Famsahu, maka sapulah biwujuhikum, pada wajah kamu, wa aidikum, dan juga tangan kamu, minhu, daripadanya, daripada debu tersebut. Sapulah pada bahagian yang pada wajah kamu dan juga dua tangan kamu, wa aidikum, wajah kamu dan tangan-tangan kamu, minhu, daripada tanah tersebut. Kullu dhalika, semua itu qad taqaddama al-kalamu alaihi fi tafsir ayat Nisa. Semua itu telah berlalu penjelasan ni waktu bincangan kita surah Nisa 43. Kita bincangkan sebahagian besar tajuk ni. Dalam perbincangan padanya mengenai terhadapnya pada tafsiran ayat surah Nisa 43. Fala hajata bina ila i'adati, maka tak perlu kita mengulangi di sini. Li'ala itulal kalam, supaya tidak menjadi panjang akan perbincangan. Waqad dzakarna bi sabab nuzulil ayatil tayammumi hunaka, dan kita telah jelaskan sebab turunnya ayat tayammum di sana, yang kisah Aisyah anha hilang kalung, ya.
Walakin akan tapi Al-Bukhari, Imam Bukhari rawaha huna hadisan khasan. Telah riwayatkan di sini pada ayat ni, pada ayat surah Al-Maidah 6 ni, hadis yang khas. Bihadil ayatil karimati, mengenai ayat mulia ini. An Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, saqatat kiladatun li, telah jatuh, telah gugur, telah tercicir kalung milikku bil Baida, di Baida nama tempat perjalanan balik daripada ke arah Madinah. Wa nahnu dakhiluna al-Madinata, dan kadang kami nak masuk Madinah. Masuk Madinah, mana Baida tu waktu dia menuju ke arah Madinah, bukannya tinggalkan Madinah. Fa ana Rasulullah wa nazala, lalu telah turun turunkan Rasulullah unta baginda, dan baginda pun turun. Fasana ra'sahu fi hijri raqida, lalu baginda telah sandarkan kepala baginda pada dalam di atas dalam pangkuanku, raqida, dan keadaan tidur. Okey. Aqbala Abu Bakrin, lalu telah datang Abu Bakar, falakazani lakzatan syadidatan, maka dia telah tunjal itu kepala aku dengan tunjalan yang kuat. Wa qala habistin nasa wa fi kiladatin, engkau sekat orang ramai kerana kalung. Mana kau sekat orang ramai ni kerana kalung? Okey. Fabil mautu limakan Rasulullah minni, maka padaku aku sanggup matilah, untuk aku kekal kat situ, biar mati pun kerana kedudukan Rasulullah SAW pada badanku. Mana Rasul tengah baring, dia tak nak lari, takut nanti Nabi terjaga. Okey. Waqad auja'ani, dan dia telah menyakiti aku. Dia kata telah cucuk aku. Dan bapak dia marah anak dia. Cuma inna Nabi, aku dan sunnah Nabi SAW istaiqadha wa hadaratis subuh. Kemudian baginda pun terjaga dan hadir waktu subuh. Maka faltu misa al-ma'u, maka telah dicari air, falam yujad, tak ditemui. Fanazalat, maka turunlah ayat surah Al-Maidah, ayat surah Maidah ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina idza qumtum ilas salat, dia bangun mendirikan solat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, dan seterusnya. Okey, baik. Basuhlah wajah kamu. Dia kata faqala, maka berkata Usaid bin Khudair. Lepas sampai tayamum, maka berkata Usaid bin Khudair, laqad barakallahu al-nasi fikum ya ala Abi Bakrin, sungguh telah memberkati Allah untuk manusia pada kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Ma antum illa barakatan lahum, tiadalah kalian kecuali keberkatan untuk mereka. Illa barakatan lahum. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj, tidak mahu Allah Ta'ala untuk menjadi ke atas kalian sebarang kesempitan. Ai falihada ashala alaikum wa yassara wa lam yu'assir, kerana ini dia mudahkan ke atas kalian dan dia senangkan dan dia tak susahkan. Wal abahat tayammuma indal maradi, bahkan dia bolehkan tayammum untuk ketika sakit. Wa inda faqdil ma', ketika kehilangan air. Tawassu'atan alaikum wa rahmatan bikum, sebagai peluasan ke atas kalian dan rahmat terhadap kalian. Rahmat terhadap kalian. Wa ja'alahu fi haqqi man syuri'a lahu yakum maqal ma'i illa ba'dal wujuh. Dia kata, dan dijadikan pada hak siapa disyariatkan untuknya, ayat berkenaan disyariatkan untuknya yang padanya perkara yang menggantikan kedudukan air, kecuali pada sebahagian bentuk yang lain. Yang tu sah. Okey. Kama huwa muqarrarun, macam mana berakui fi kitab al-ahkam al-kabir, dan kitab al-ahkam al-kabir. Al-ahkam al-kabir. Okey. Kemudian dia kata lagi, wa qawluhu, dan Allah Ta'ala lepas tu, walaki yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Akan tapi dia Allah Ta'ala ingin untuk menyucikan kalian dan untuk sempurnakan nikmatnya ke atas kalian, moga-moga kalian akan bersyukur. Ai ni'amahu 'alaikum fi ma syara'ahu, itu nikmat-nikmatnya ke atas kalian pada apa yang disyariatkan dia. Lakin min tawsi'ati ra'fati wa rahmati wa tashili wa samahati. Tapi dia masuk yang berupa perluasan.
Mana nikmat Allah Taala kata kalian pada disyariatkan yang berupa perluasan, kelembutan, rahmat, pemudahan dan juga toleran, tolak ansur pada syariat yang datang. Diperintahkan sedemikian. Waqad waradat sunnatu bil hathi 'alal du'a'i akibal wudu. Jadi telah datang sunnah dengan penggalakan untuk berdoa sebaik selesai wudu. Biaya ja'ala fa'iluhu, dengan Allah menjadikan orang melakukannya, membuat wudu ni minal mutatahhirin, dengan orang yang bersuci, ad-dakhilina, yang masuk imtithali hadhil ayatil karimati, dalam mencontohi ayat yang mulia ini. Kama rawahu Imam Ahmadu wa Muslimun wa ahli sunani, macam diriwayatkan Imam Ahmad, Muslim dan ahli sunan. An Uqbah bin Amir, qala, beliau berkata, kanas alaina riayatul ibli. Jadi dahulunya ke atas kami ada penjagaan unta, pada secara bergilir lah. Faja'at naubati, lalu telah datang giliran aku. Farawahtuha bil ashi, maka aku pun pulangkan, bawa balik unta-unta berkenaan pada waktu petang. Fa'adraktu Rasulullah SAW qa'iman yuhadithun nasa. Lalu aku dah selesai uruskan unta tu, aku pun datang. Aku sempat dengan Rasulullah SAW sedang berdiri bercakap kepada orang ramai. Yuhadithun nasa, bercakap kepada orang ramai. Fa'adraktu min qawlihi, aku sempat dengan kata-kata baginda SAW, ma min muslimin, dari siapa ikan orang Islam, yatawadda'u, berwuduk, fayuhsinu wudu'ahu, lalu dia elokkan wuduk dia. Thumma yakumu, lalu dia bangun, fayusalli raka'atain, lalu dia solat 2 rakaat. Muqbilan alaihima biqalbihi wajhihi, dia menghadap kepada 2 solat tersebut dengan kalbunya dan wajahnya. Luar dalaman dia fix pada solat itu, saya tak fikir yang lain. Illa wajabat lahul jannah, melainkan pasti wajib untuknya syurga. Okey. Qala berkata Uqbah bin Amir, ma ajwada hadhihi, alangkah bagusnya ini, eloknya ni hadis ni. Fa idza qailun baina yadayya yaqul, tiba-tiba ada orang depan aku berkata, di hadapan dua tanganku berkata, tiba-tiba ada orang yang di hadapanku berkata, baina yaday itu depan lah. Dia kata apa? Allati qablaha ajwadu minha, yang sebelum baginda cakap ni ada lagi bagus banding ia. Wa naratu fa idza Umaru, aku pun pandang tiba Umar. Faqala, maka dia kata, inni qara'aituka ji'ta anifa. Kata Umar, sebenarnya aku nampak engkau datang sebentar tadi. Qala berkata, nak baginda sallam, ini yang sebelum tu Nabi sebut, sebelum daripada yang kedua yang didengar oleh Uqbah bin Amir. Umar kata, Nabi kata, ma minkum min ahadin yatawaddau, tidak ada di kalangan kalian sesiapa yang berwuduk. Lo ataupun fayusbihu, sampai ataupun dia meratakan al-wudu'a, akan wuduk. Yaqulu, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi kepada Tuhan bukan Allah dan bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusannya. Illa futihas lahu, kan pasti. Okey, ya. Okey. Ya, illa melainkan kalau dibuat itu, mana lepas wuduk disebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati samaniyata, melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu syurga yang 8. Yadkhulu min ayyuha syaa, dia akan masuk daripada mana-mana pintu tersebut yang dia sukai. Lafzul muslimin, lafaz apa muslim, Wan Abi Hurairah, ada Abu Hurairah anhu, anna Rasulullah SAW qala, bagi dia bersabda, idza tawadda al-abdul muslimu, bila berwuduk seorang hamba yang muslim, awal mukmin ataupun yang beriman, fa ghasala wajhahu, lalu dia basuh wajah dia, kharaja min wajhihi, akan pasti keluar daripada wajahnya, kullu khati'atin, setiap kesalahan, nazara ilaiha, dipandang kepadanya, bi ainaihi ma'al ma', dengan 2 matanya bersama-sama air. Okey. Ataupun ma'ak akhir qatratil ma', berserta dengan titisan air terakhir. Ini ada yang fahaman sebahagian orang, ya.
bahawa menyapu atau mengelap air kesan wuduk tu tak patut, makruh dia kata. Sebab dosa tengah turun kat situ. Ini pendapat yang datang daripada sebahagian tentang tajuk masalah tak boleh dia tak benda moden dan sebagainya bersama-sama. Dia kefahaman macam tu, kefahaman sedemikian. Tapi walaupun tak betul lah, pasal kita tahu bahawa Nabi SAW kadang elok je rinjiskan air berkenaan, tak nak bagi lekat kat badan. Walaupun Nabi tak walaupun Nabi tak lap kan, tapi Nabi buang lebihan air tersebut. Itu menunjukkan bahawa air berkenaan tidak najis, tidak najis. Bukan. Maksudnya bukan air berkenaan tak boleh tak dilap. Kalau kata orang tak boleh lap, tak buatlah makruh tu, dia berfahaman bahawa kena benda kesan ibadat jangan buang. Kesan ibadat jangan buang. So ada yang faham macam tu. Okay. Fa idza ghassala yadayhi, bila dibasuh dua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma'. Bila dibasuh dua tangannya, keluarlah daripada dua tangannya semua kesalahan yang dibuat, yang digenggam ia oleh dua tangannya bersama-sama dengan air yang turun tu. Okey. Au ma'a akhir qatratil ma', atau berserta dengan akhir titisan air. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma'. Bila dibasuh dua kaki dia, keluarlah semua kesalahan. Semua kesalahan yang dijalankan ia oleh dua kaki dia. Okey. Tangan lu. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin matasyakkir. Mana bila dia basuh dua tangannya, keluar daripada dua tangannya setiap kesalahan yang digenggam oleh tangannya. Dan bila dia ataupun berserta dengan akhir air yang menitis daripada tangan. Bila dibasuh dua kaki dia, keluar setiap kesalahan yang dijalankan ia oleh dua kakinya bersama dengan air atau bersama titisan air terakhir. Hatta sehingga kharaja hatta yakhruja naqiyan, sampai dia keluar dan keadaan suci, bersih. Bila dia keluar bersih minad dzunub, daripada dosa-dosa. Rawah Muslimun, hadis dari Imam Muslim. Rawah Muslimun an Abi Malik Al-Asy'ari. Imam Muslim daripada Abu Malik Al-Asy'ari, anna Rasulullah SAW qala, bagi dia bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Penyucian itu separuh daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan pujian kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah tu akan mengisi timbangan, berat timbangan. Wa subhanallahi wa subhanallah, maksudnya Allah, wallahu akbar, dan Allahu akbar, wa tamla'u ma bainas sama'i wal ardi, akan mengisi apa di seluruh langit dan di bumi. Wasaumu junnatun, dan puasa tu adalah benteng. Benteng. Wasabru dia, dan bersabar tu adalah cahaya, adalah sinaran. Wasidqatu burhanun, dan benar itu adalah bukti atau tanda. Wal Quran hujjatul laka wa alaik, dan Quran itu adalah hujah untuk engkau atau hujah ke atas engkau. Jangan sangka bahawa ayat Quran tu hanya berikan kata-kata baik saja, bahkan teguran pun datang ke atas kita. Kullun nas yaghdu, semua manusia keluar pagi-pagi. Faba'i'u nafsahu famu'tiquha au mubikuha, lalu dia menjual diri dia. Okey. Lantas dia membebaskannya atau menjunamkannya itu ke dalam neraka. Wa fi sahih Muslimin, dan sahih Muslim, an Ibnu Umar bin Umar qala, beliau berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah SAW, la yakbarullahu sadaqatan min ghululin. Tak akan menerima Allah Ta'ala sedekah daripada harta rampasan curian, harta rampasan peperangan yang dicuri. Wala solata bi ghairi tahurin, dan takkan akan terima solat dengan tanpa penyucian, bi ghairi tahurin, dengan tanpa penyucian. Rawahu Tayalisi, beliau kali Abu Tayalisi, an Abi Malih Al-Hudali an abihi.
Itu yang tadi habis lah, tapi okey. Maksudnya iaitu dalam Sahih Muslim dan diriwayatkan Abu Dawud At-Tayalisi daripada Abi Malih Al-Hudhali an Abi daripada bapa dia. Okay. Dia kata kuntu ma'a Rasulillah, aku bangun bersama Rasulullah SAW fi baitin, dalam satu rumah. Dalam satu rumah. Kuntu ma'a Rasulillah, dia kata aku bersama Rasulullah SAW dalam satu rumah. Fasami'tuhu yaqul, aku dengar baginda bersabda, inna Allah la yaqbalu salata, la yaqbalu salata, salatan min ghairi tuhurin. Sebenarnya Allah Ta'ala tak akan menerima satu solat dengan seseorang solat dengan tanpa penyucian. Wala sadaqatan min ghululin, dan tak akan terima sedekah daripada seorang yang melampau mengambil harta rampasan perang sebelum diagihkan. Itu tak akan, itu dikatakan baik. Wa kadza rawahu Ahmadu, dan demikianlah diriwayatkan dia oleh Imam Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Itu ada Tayalisi ni Abu Daud As-Sajastani. Wa Nasa'i dan An-Nasa'i wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Diriwayatkan dengan sedemikian. Baik. Wallahil hamd. Okey, ada soalan? Tak ada soalan, alhamdulillah. Okay. Tapi itu penamat bagi tajuk kita, ayat yang ke-6 Suratul Maidah, yang mana kita kata dalam ayat tersebut dengan jelas penjelasan yang kita sambung tu adalah berkenaan hadis-hadis yang datang tentang pembasuhan kaki lah. Kaki itu wajib basuh. Dan Syiah punya fahaman tidak ada tempat langsung dalam akidah Ahlussunnah atau amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Tak ada langsung, tak nilai. Sebab semua yang mereka nukilkan adalah tanpa bukti, tanpa sandaran yang sahih. So tak ada nilai untuk kita kata ia mazhab yang kelima daripada Islam. Maka cara mereka menukilkan pun tak betul. Diriwayat daripada Muhammad bin Al-Baqir Ja'far As-Sadiq, sedangkan mereka tak tinggal pun di kawasan lain kecuali Mekah dan Madinah. Okay, baik. Kita berhenti sini. Sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.